Dia datang kadang-kadang dia bawa bapak dia macam dia tak ikhlas bila bapak dia. Bila nak turun kursi roda kan dia macam marah bapak dia so cepat. Tak berapa dia kata dia tak ada masa untuk bapak dia. Anak dia tak bagi dia masuk kemo. Dia kata bila mak balik masuk kemo, mak banyak hal, banyak merentah, suka marah-marah. Saya Nuraini binti Mak Zin, umur 67 tahun, dapat kanser masa tahun 1999. Sejam saya buat biopsi, tak jumpa lagi kansernya. Saya buat mamogram, tak jumpa, saya buat biopsi. Minggu ni saya ambil biopsi, minggu depan doktor dah call. So datang ke hospital. Doktor kata dah stage 3. Jadi doktor kata tak boleh tangguh, kita kena buat operation dulu. Time operation saya jumpa lymph node lagi di bawah ketiak. Kata doktor kita kena buang semua. Kata doktor lepas pada buat operation ni kita tak boleh rehat. 4 hari keluar je pada ward, terus kemo 6 kali. Habis kemo 6 kali, saya buat radioterapi 40 kali. Masa saya buat kemo tu, saya okey sikit juga lagi lah. Boleh lah. Tapi radioterapi saya teruk sikit. Saya dapat rasa macam tak sihat, tak kuat. Semula-mula dapat tahu sakit kanser tu. Sedih tu memang, nangis tu memang boleh lah. Tapi saya tak boleh jumpa orang dekat seminggu. Saya tak boleh jumpa sebab apa? Saya tak boleh terima saya ada kanser. Jadi doktor nasihatkan saya, kita kena buat operation awal. Sebab apa? Kita tak tahu kanser ni akan pergi ke mana. Sebab apa? Saya dah dapat ke paru. Alhamdulillah saya buat rawatan cepat. Saya dah pulih sampai sekarang, saya jadi pulih. Sebab saya terlibat dalam NGO ni pasal masa saya kena diagnosiskan kanser, saya tak ada siapa nak tolong saya. Zaman dulu tak ada Grab, cuma kita kena pergi sendiri. Saya pergi buat kemo, naik bas turun bas, buat radioterapi pun saya naik bas turun bas. Sebab apa? Zaman dulu kita tak ada bantuan. Zaman sekarang bantuan banyak, ada pada zakat, ada pendidikan masyarakat. Zaman dulu semua main duit sendiri. Itulah saya fikir macam saya tak mahu jadi macam saya jadi hidup susah, saya nak tolong bantu orang. Bila saya dah bantu orang ni rasa saya puas. Sebab apa? Kadang-kadang pesakit ni dia datang terlampau uzur. Dia datang sendiri, naik Grab. Jadi kita bantulah dia sampai pada A sampai Z lah. Jadi kita kalau duduk kat rumah kita takut kemurungan. Kita orang sakit kanser ni jangan duduk seorang-seorang. Dia kena berkawan, cari NGO. Pasal Acik kadang-kadang ada juga yang sedih. Kadang-kadang masuk kemo datang naik Grab seorang. Tu saya paling sedih. Kadang-kadang ialah anak-anak tak ada masa. Zaman sekarang tak macam zaman dulu kan, anak-anak tak ada masa. Tapi saya heran kenapa keluarga boleh lepaskan pesakit seorang datang dengan nak kemo, nanti nak balik lagi buat kemo lagi. Lepas tu yang uzur tu yang kita kesian tergoyang-goyang. Saya selalu bagi nasihat pada pesakit ni, kita kena kuat. Kalau kita tak bangun, kita tak kuat, siapa nak tolong kita? Ada. Dia datang kadang-kadang dia bawa bapak dia macam dia tak ikhlas bila bapak dia. Bila nak turun kursi roda kan dia macam marah bapak dia so cepat. Saya cakap dengan dia sakit yang merasa dia, kita tak merasa, kita kena sabar. Acik nasihat dia cakap tak boleh buat macam tu. Kita ada ayah, ada ibu. Bila kita ibu dan ayah kita tak ada, kita tak dapat jumpa ibu kita. Tapi rasa-rasa anak-anak dia macam tak berapa suka nak hantar bapak, tak ada masa. Dia kata dia tak ada masa untuk bapak dia. Saya pernah satu pesakit tu, dia nangis-nangis. Mak anak dia tak bagi dia masuk kemo. Dia kata bila mak balik masuk kemo, mak banyak hal, banyak merentah, suka marah-marah. Saya kata orang masuk kemo ni dia punya imuniti dia tak bagus. Kita kena sabar. Sebab apa? Orang pesakit ni kadang-kadang dia kuat merajuk. Dia makan memang dia merentah. Sebab apa? Selera dia. Kadang-kadang bila dah beli dia kata dia nak makan bubur. Kita bagi dia bubur. Kadang-kadang sebab dua sudu dia tak nak makan. Jadi anak-anak dia ingat dia orang mengada-ngada. Saya kata orang pesakit kanser macam tu. Dia teringin nak makan, dia makan. Tapi bila dah beli tak makan. Ni bagus dapat bantu pesakit, meringankan pesakit, meringankan keluarga dia. Kadang-kadang dia orang datang satu kereta, nak cari parking susah. Jadi kita bantu pesakit tu, kita daftarkan dia nak ke mana. Kalau dia nak ke kemo, kita hantar ke kemo. Kalau dia ambil darah, kita hantar ke mana dia nak pergi buat rawatan. Kadang-kadang ada yang kronik, nak berkatil, kita bawa dia atas katil. Kalau pergi ambil darah, dia berkatil, nak ambil darah. Memang dia tak boleh bangun, tak larat. Kita bawa dia pakai katil lah. Buat naik ambil darah. Kalau dia orang call, kita bawa ke bawah. Saya produk ni banyak ke kawan saya dia offer dengan saya produk yang mahal-mahal. Jadi saya tolak, memang saya cakap saya memang tak makan oportunity, saya memang buat caratan rawatan hospital. Dia kata selama hari kanser ni makcik makan apa dia kata? Dia kata saya makan biasalah, makan nasi, makan buah, makan sayur. Apa yang doktor show kan kita makan lah, kita kena ikut apa. Jadi kita tak nak ambil, jadi dia marah kat kita lah. Tapi dia makan produk, akhirnya dia sakit sekarang ni. Selalunya orang jual alternatif ni dia memang tak nak pergi hospital. Tapi bila akhirnya dia akan ke hospital juga. Tapi dah teruk lah. Kadang-kadang dia orang ni dah tahu dia kanser. Tapi dia tak nak buat rawatan doktor. Dia nak buat alternatif dulu. Doktor tak boleh buat apa. Jadi kalau buat kemo pun 50% tu susah lah.
Makanan pun kadang-kadang kita ni makan kat luar ni tak bersih. Sebab kalau kita makan seafood ni kita tak tahu macam mana cara dia basuh. Pasal dia kepah tu ada pasir. Kita tak tahu cara pembersihan dia macam mana. Kalau nak seafood ni saya banyak beli bawa balik rumah. Saya basuh sendiri, saya buat sendiri. Selama saya ada kanser saya tak nak makan luar. Produk timbang kilo tu biasalah. Jamu-jamu ni kita tak tahu jamu ni kadang-kadang suka beli apa yang akar-akar kayu ni. Kadang-kadang kayu tu getah dia tu. Kita tak tahu. Itu pasal kita orang kanser tak boleh pakai wangian. Dia punya bahan kimia tu kita tak tahu dalam wangian tu. Sekarang kat sini bunga pun tak boleh bawa. Melawak pesakit bunga. Dia takut ada dia punya takut kita cium dia tu kan. Sebab lepas pada kanser ni saya rasa hidup saya lagi seronok sebab kita dapat bantu orang doakan kita pun doakan orang. InsyaAllah saya kena kanser 42. Masa tu suami saya pun meninggal kena kencing tikus. Anak saya ada anak istimewa, saya dah sihat 4 tahun, anak istimewa saya pun meninggal. Saya dah ada orang baru tapi saya belum orang tak sihat. Saya niat nak bela dia kena stroke, menjaga pasal dia baik stroke. Saya niat nak bela dia. Saya pagi pukul 4.30 saya dah bangun, saya masakkan sarapan untuk suami saya. Saya lepas subuh saya dapat zikir sikit-sikit sebab apa saya takut jalan jam, saya kena datang awal. Saya 6.45 saya dah dekat sini. Saya buat sarapan semua dalam kereta, makan dalam kereta. Lepas tu balik sampai pukul 1, rehat sekejap lah. Petang tu ulah dia buat sarapan untuk makan petang. Malam kita campur lah rutin-rutin kita mengaji, berzikir sampailah ke isyak. Doa, zikir tu penting. Saya selalu memang tak ada kesempatan tapi saya asar ke maghrib saya memang tempat saya mengaji. Malam-malam masa zikir-zikir je lah.